Oke, selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita sambung lagi tentang pembelajaran unit 11 ya, yaitu adab di tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Jadi dalam video yang lepas cikgu telah ajar apa itu tempat-tempat awam kan. Oke, seterusnya kita akan lihat lagi perlakuan beradab di tempat awam. Itu pun cikgu sudah ajar pada minggu lepas. Jadi mari kita lihatnya. Ini kamu perlu salin dalam buku nota kamu ya, sebagai contoh jawapan untuk soalan struktur pada masa exam. Mesti salin dalam buku nota. Ini pun perlu salin dalam buku nota. Perlakuan beradab di tempat awam kan. Ini semua kamu kena salin sebagai rujukan jawapannya. Okey, mari kita lihat contoh satu contoh di mana kawasan awam ataupun tempat awam ini ada menunjukkan dengan jelas bahawa apakah yang perlu dilakukan ataupun dijaga semasa di tempat awam. Ataupun contoh di sini ialah satu taman rekreasi ya. Jadi adab ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Kajang. Okey. Jadi kemudahan kawasan, mari kita lihat gambar ataupun tanda yang berwarna kuning ini ya kan. Okey. Jadi kemudahan kawasan lapang ini adalah hak kita. Jagalah ia untuk kepentingan bersama. Mari kita lihat. Dalam gambar pertama ini, tidak boleh melakukan kelakuan yang tidak sopan. Contohnya berdua-duaan ataupun bergaduh kan, tidak sopan. Bercucuk tanam, tidak boleh bercucuk tanam di situ, ataupun merosakkan tanaman di taman rekreasi tersebut. Okey, seterusnya ialah membawa anjing ataupun basikal. Seterusnya ialah merosakkan kemudahan awam di kawasan tersebut. Seterusnya ialah membuang sampah secara merata-rata, iaitu kena membuang ke dalam tong sampah. Itu ialah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran. Ialah salah satu contoh kan. Jadi seterusnya kita lihat. Tadi cikgu telah bagi contoh tempat awam. Cikgu telah bagi contoh perbuatan yang beradab kan. Jadi seterusnya kita lihat, kenapakah kita mesti pentingnya beradab di tempat awam? Kenapa kita mesti berlaku bersopan santun? Kenapa penting? Jadi kita lihat. Yang pertama ialah menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Cuba kita bayangkan, kalau semua pengguna taman rekreasi ataupun kemudahan awam ini berlaku berhati-hati semasa menggunakan sesuatu kan. Jadi ini akan mengurangkan ataupun kos penyelenggaraan pembaikan, kerana kemudahan-kemudahan tersebut tidak akan mudah rosak. Jadi boleh digunakan untuk masa yang panjang. Jadi tidak perlu ada kos pembaikan di situ kan. Seterusnya yang kedua yang kita lihat kenapa penting kita beradab di tempat awam. Yang kedua ialah kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Itu yang cikgu katakan kan. Kalau kita menggunakan sesuatu itu dengan baik, kalau kita menggunakan sesuatu itu dengan berhati-hati. Contohnya Contohnya di taman rekreasi itu kan. Jadi kalau kemudahan itu tidak rosak, jadi bolehlah digunakan oleh orang lain dan untuk jangka masa yang lama. Seterusnya yang ketiga ialah kemudahan, selesa dan selamat digunakan. Betul sekali ya. Contoh yang digunakan, kalau selepas kita gunakan tandas awam, kita mesti flush kan, tarik air supaya menghilangkan atau membersihkan mangkuk tandas tersebut. Jadi pengguna seterusnya akan merasa selesa semasa menggunakannya. Ini pentingnya.
kita menjaga kebersihan dan keselamatan sesuatu kemudahan itu untuk memudahkan orang lain. Seterusnya yang keempat ialah meningkatkan image negara. Ya, jika kita bayangkan tempat awam, tandas awam, eskalator di lapangan terbang, ataupun taman rekreasi kita nampak bersih, kemudahannya masih baru, di stesen kereta api itu tidak ada sampah. Jadi apa yang terjadi? Pelancong yang datang ke negara kita ni akan macam mana? Akan berasa ataupun nampak keadaan di Malaysia ini sangat bersih. Jadi itu akan meningkatkan image negara. Seterusnya ialah melatih diri berdisiplin dan mematuhi peraturannya secara tidak langsung. Kalau kita sentiasa menjaga kebersihan ataupun kemudahan tersebut, secara tidak langsung kita melatih diri kita berdisiplin, kan? Mendisiplinkan diri. Kita nampak ada sampah, kita buang ke dalam tong sampah. Kita membantu menjaga persekitaran. Ini adalah salah satu contoh kita boleh menjaga ataupun memupuk disiplin diri, ya, dan juga menjadikan diri seseorang ini seorang yang mematuhi peraturan. Ini pun kamu kena salin peta minda ini dalam buku nota moral supaya menjadi rujukan jawapan nanti, ya, exam. Seterusnya kita lihat apakah contoh-contoh perlakuan yang beradab di tempat awam dan apakah pula perlakuan yang tidak beradab di tempat awam. Perlakuan beradab di tempat awam. Pertama, menggunakan harta benda awam dengan baik. Apa yang cikgu sebut tadi ialah kita menggunakan harta benda dengan berhati-hati dan menjaga keadaannya supaya sentiasa dalam keadaan yang baik, dan bukannya contohnya di tempat tandas awam, kan, ataupun di lapangan terbang kita menutup pintu dengan pintu tandas awam dengan kuat sekali sehingga pintu tersebut rosak. Itu bukan sesuatu yang beradab. Seterusnya yang kedua, menggunakan tong sampah yang disediakan. Ini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan sehariannya. Kita mesti memupuk ataupun melatih diri untuk membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan dan bukannya buang. Contohnya semasa kita duduk dalam kereta, kan, kita makan biskut. Jadi kita menurunkan cermin di kereta itu untuk membuang keluar sampah tersebut adalah sangat tidak patut. Sepatutnya kita simpan dahulu sehinggalah sampai ke rumah, barulah kita buang ke dalam tong sampah di rumah ataupun di luar rumah. Seterusnya ialah menjaga adab dan berkelakuan di tempat awam. Kelakuan baiknya di tempat awam, ya. Kita menjaga nada kita bersuara, kita menjaga kita punya perlakuan, kita menjaga pemakaian kita. Okey, yang keempat ialah menggunakan air di tandas mengikut keperluannya. Betul itu. Contohnya kita cuci tangan di tandas, kita hanya pilih air tersebut sehingga aliran air tersebut sederhana. Selepas kita menggunakan air tersebut, pastikan kita menutup pilih air tersebut. Ini adalah amalan yang sangat penting, ya, kerana memandangkan kekurangan sumber air di seluruh dunia ini. Okey, seterusnya ialah yang kelima ialah memberikan laluan kepada orang ramai. Contohnya kita menggunakan eskalator ataupun kita menggunakan tangga di tempat awam, kita harus membezakan di mana arah yang menaik dan di mana ke arah yang turun. Okey, ataupun memberikan laluan kepada orang ramai yang ingin bergerak cepat, kan, laju, mengejar masa. Okey, seterusnya tadi kita lihat perlakuan yang positif. Sekarang pula kita lihat perlakuan yang negatif, iaitu perlakuan yang tidak beradab di tempat awam. Yang pertama ialah merosakkan harta benda awam ataupun vandalism. Ini adalah satu perkara yang sangat tidak baik, lah. Okey. Kenapa merosakkan? Itu adalah satu perkara yang sangat membazirkan atau membebankan kerajaan sebenarnya. Okey. Seterusnya kita lihat yang kedua, membuang sampah di merata-rata
tempat ini pun satu perlakuan yang sangat tidak baik. Okey, yang ketiga ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Contohnya berpeluk-pelukan di tempat awam ataupun berdua-duaan di tempat awam. Ini tidak sepatutnya berlaku. Seterusnya yang keempat ialah membiarkan bilik air tidak ditutup selepas menggunakannya. Seperti tadi yang cikgu katakan, kita mestilah menjimatkan penggunaan air. Kita mesti fikir orang lain di dunia ini yang memerlukan air. Contohnya manusia di Afrika sana sangat kesian kerana tidak ada sumber air mencukupi, sedangkan jangan katakan mandi, sedangkan air minuman pun tidak cukup. Mereka terpaksa menahan dahaga sepanjang hari. Okey, seterusnya yang kelima ialah menghalang laluan orang ramai. Contohnya kita berdiri di tengah-tengah eskalator ataupun lift, menyebabkan orang lain tidak dapat menggunakan kemudahan tersebut. Ini adalah perkara yang tidak beradab di tempat awam. Jadi ini adalah contoh positif dan negatif tentang tingkah laku yang sepatutnya dilakukan di tempat awam. Cikgu harap kamu boleh salin 2 peta minda ini dalam buku. Kenapa penting adalah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan untuk jawapan pada hari peperiksaan nanti. Seterusnya kita lihat, sini ada satu situasi. Kita lihat dialog antara 4 pelajar tersebut. Saya amat gembira dan bangga apabila dapat menjadi seorang rakyat yang menjaga adab ketika berada di tempat awam, kan? Dia bangga. Sepatutnya kita bangga sebab kita dapat menyumbangkan tenaga untuk negara kita sendiri, kan? Seterusnya, betul kata kamu Siu, selain itu kita dapat menjimatkan perbelanjaan negara daripada membuat pulih tempat awam yang rosak akibat tindakan segelintir individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan di tempat awam seperti di tempat menunggu bas ini. Kita tidak boleh menconteng dinding, membuang sampah merata-rata dan melakukan perkara lain yang boleh mendatangkan kerosakan. Kita kena sedar bahawa tindakan merosakkan harta benda ini mungkin dapat menimbulkan keseronokan pada masa itu sahaja yang sangat singkat. Tapi kalau kita menjadi seorang yang baik dan dihormati oleh orang ramai, kita punya keseronokan itu akan berpanjangan berbanding dengan kita melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang lain. Yang keempat, saya setuju, apabila tempat awam ini bersih dan selesa, imej masyarakat dan negara akan meningkat seperti yang cikgu telah katakan tadi. Okey. Seterusnya kita lihat ini sikap masyarakat di tempat awam yang patut dicontohi. Maksudnya sikap yang diamalkan oleh masyarakat di sesebuah negara itu yang patut kita jadikan sebagai pedoman dan juga panduan. Okey, seterusnya kita lihat yang pertama ialah menjaga kebersihan. Mari kita lihat statement ataupun pernyataan yang telah diberikan di sini. Tempat awam di negara Jepun seperti tandas perhentian bas, taman permainan dan lain-lain sangat bersih. Kenapa? Mari kita lihat. Masyarakat Jepun tidak membuang sampah merata-rata, malah mengutip sampah yang dijumpai dan membuang ke dalam tong sampah. Masyarakat Jepun turut mendidik anak mereka sejak kecil untuk menjaga kebersihan. Contohnya, murid-murid dilatih membersihkan kelas, tandas dan kawasan sekolah. Jadi kita lihat di sini, ini adalah satu amalan yang sangat baik supaya menjaga ataupun menjadikan negara kita sebuah negara yang sangat bersih. Okey, seterusnya ialah menghormati orang lain. Masyarakat Malaysia sememangnya terkenal dengan sikap sopan santun dan menghormati orang lain.
kita bayangkan negara kita ini terdiri daripada berbagai kaum, Cina, Melayu dan India dan sebagainya, kan? Kita boleh hidup bersama secara aman dan damai. Adakah ini merupakan hasil kita menghormati orang lain? Itu jawapannya. Begitu juga sikap sopan mereka kepada pelancong asing. Setiap kali masuk ke kedai, kita akan mendengar pekerja-pekerjanya mengucapkan selamat datang, dan apabila keluar pula, kita akan menerima ucapan terima kasih dan sila datang lagi. Okey, seterusnya, tidak merokok di tempat awam. Contoh ialah negara Singapura. Masyarakat Singapura yang merokok tidak akan merokok di tempat awam dan kawasan terbuka kerana dikatakan kurang beradab. Mereka akan merokok di tempat dan ruang yang dihaskan sahaja. Mereka bangga apabila mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ini adalah satu contoh yang sangat baiklah, iaitu tidak merokok di kawasan yang tidak sepatutnya. Dan juga mereka akan diberikan saman ataupun dendaan jika mereka melakukan sesuatu yang melanggar peraturan. Ini adalah contoh-contoh yang perlu kita patuhi. Dan cikgu minta kamu untuk menyalin peta minda ini dalam buku nota moral supaya menjadi rujukan untuk soalan esei kelak. Okey, itu sahaja cikgu sampaikan untuk tajuk unit 11 ini, iaitu adab di tempat awam dijaga nikmat hidup dirasai bersama. Kita mestilah menjaga adab di tempat awam supaya hidup kita ini akan sentiasa selesa. Kenapa? Kerana orang ramai semua beradab di tempat awam dan tidak akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam hati sesiapapun. Jadi kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya untuk unit 11. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.